Okay, kalau bentuk macam ni, kita nak partialkan dia, dia ada berapa ni? Ada berapa fraction? Ada kuasa 2. Ada 2. 2, betul. Okay, so kita tulis per S tolak 1 plus per S tolak 1 kuasa berapa kan yang ni? 2, betul. Okay, so atas nak letak apa? Apa dia? A, betul. Okay. Constant. Ni betul, constant. Bawah dia linear, so atas dia constant lah. Sini pun sama. Dia pun, yang kedua ni pun sama. Dia linear. So atas dia pun kita letak constant lah. Okay, cuma dia repeat kali kedua, so kita letak, masih lagi letak constant. Okay. So, lepas tu kita kena cari A dan juga B. Semua ni nak darab dengan apa? S tolak 1 kuasa 2. Betul. S tolak 1 kuasa 2. So, kita akan dapat satu persamaan lah. S plus 1 equal to A. S tolak 1 plus B. Betul? Betul. Okay, so kita nak cari A dan B lah. Okay. Okay, kita sebelum cari A dan B, kita kembang dulu. Kita kembang dulu, so kita dapat AS tolak A plus B. Okay. So lepas tu kita tengoklah S dekat sini kuasa dia paling tinggi berapa? 1. 1. Okay. So kita tengoklah perkali yang sebelah kanan ada apa? Untuk S kuasa 1. 1. Betul. Equal to A. So A equal to 1 lah. Okay, untuk yang kedua, sekejap Okay, sambung Okay, tadi A kita dapat 1. Lepas tu lagi perkali yang kita nak cari adalah perkali kepada S kuasa kosong. Okay, so untuk S kuasa kosong, kita cari yang tak ada S lah. So sini 1 sama dengan apa? A tambah B. Okay, negatif A tambah B. tambah B. Okay, so daripada sini kita boleh cari B lah. B equal to 1 plus A. B equal to 1 plus 1. B equal to 2. Okay. So kita dapat A dan B masuk balik dekat sini So S plus 1 S tolak 1 kuasa 2 equal to A tadi 1, B 2. Okey. So kita nak cari inverse Laplace lah. So inverse Laplace L inverse. Okey. Untuk yang term pertama ni, tahu tak dia punya inverse Laplace dia apa? Refer dekat table, tengok bawah dia yang sama dengan yang paling hampir lah dengan table. Apa benda? Okay, dapat apa? E kuasa E80 yang E kuasa 1T. Okay, so yang ni, okay, saya buat satu-satu lah. So yang ni L inverse
L inverse bagi 1 per S tolak 1, kita dapat ET. Betul Semua dapat ET? Betul. Okey. Yang kedua ni, yang kedua kita nak cari inverse Laplace bagi 2 per S tolak 1 kuasa 2. Okey. So yang ni kalau awak tengok dekat table, direct tak ada. Sebab kita tak ada dalam table tu S tolak A kuasa 2, tak ada Betul ke tak ada? Sure? Tak ada, kembangkan dulu baru dapat. Kembangkan dulu macam mana? So kita dapat S square tolak 2S. Kan? Yang ni. S tolak 1 kuasa 2. So S square tolak 2S plus 1. Ada ke dalam table macam ni? Tak ada juga. Tak ada juga. Macam mana tu? Okay. So yang ni lah kita akan gunakan first shift property, inverse Laplace. Okay. Untuk menggunakan first shift property, okay, bila kita tengok dia punya bawah dia tu, okay, kalau bentuk fraction lah, PS tu dia punya atas tu, bawah dia ada S tolak A ataupun S plus A dalam bracket kuasa N. N ni tak kisahlah 2 ke 3 ke dan ke atas lah. Okay. Kita akan buat macam ni. Kita akan gunakan untuk cari dia punya inverse Laplace, kita gunakan first shift property. Okay. Macam mana nak gunakan first shift property yang ni? Okay. Kita akan keluarkan E dulu. Yang pertama, keluarkan E. Okay, kita tengok bentuk dia ada S tolak A ataupun S plus A kuasa N. N ni besar daripada, start daripada 2 lah dan ke atas. Okay. So kita keluarkan EAT. Okay. Untuk yang ni S tolak 1. So kita keluarkan E dulu. Okay. A dia nak tengok yang mana? A dia tengok dekat sini lah. A dia kat sini. A dia apa kat sini? 1. So ET lah. ET. A dia 1, T tu salin je. Okay. Lepas keluarkan E, kita gantikan S tolak A dengan S. Okay. Kat sini saya ada S tolak 1 kuasa 2. So, saya akan gantikan, salinlah 2 tu salin je. Atas tu salin je, bawah tu. Yang ni bila kita dah keluarkan E, bawah tu S tolak A, kita akan gantikan dengan S lah. Lepas tu kat sini kita ada kuasa 2. So kuasa 2. Okey. Lepas tu boleh tak yang ni kita cari dia punya inverse Laplace? Kalau refer dekat table boleh tak dapat dia punya inverse Laplace yang ini? Kualiti N. T kuasa N, betul. Okey. Okay, bila kita dah gantikan S tolak A dengan S, barulah kita cari inverse Laplace lah. Refer table. Okay. So yang ni, okay, kalau table S 1 plus 1 lah 2 kan? S 1 plus 1. Okay. Atas dia kenapa kalau sini 1? Kena ada apa atas dia? 1 factorial kan? 1 factorial 1. Okey, macam mana nak dapatkan 2? Kena darab dengan 2 lah. Ingat lagi kan nak cari inverse Laplace yang basic? Okey. So yang ni dah ada dalam table, nombor ni kita salin je lah. So kita dapat ET, inverse Laplace yang ini adalah T kuasa berapa? T kuasa 1. T kuasa 1, betul. So ni darablah 2 ataupun kita boleh tulis 2 ET T lah. Itu. Okey. Boleh ke? Okey ke tak okey? Okey, saya ulang balik Okey, bentuk macam ni kita tahulah kena guna inverse Laplace. Kena guna inverse Laplace pula.
kena guna partial fraction dulu. Okey, pecahkan kepada 2 lah sebab sini kuasa 2. Okey. Lepas tu dapatkan satu persamaan, cari A dan B. Dah dapat A dan B, ganti balik dekat sini. Okey. Dah gantilah dekat sini A dan B. Okey, lepas tu term pertama ni senang. Kita dapat E kuasa T. Okey. Yang kedua ni sebabnya dalam bracket S tolak 1 kuasa 2. Tengok dekat table, yang ni tak ada yang samalah. Tak ada. So, yang ni kita akan gunakan first shift property. Bila mana bawah dia tu ada S tolak A ataupun okay, ataupun atas dia PS lah. Tak kisahlah apa-apa atas tu. S plus A kuasa N. Okay, kalau ini tadi saya keluarkan dulu EAT. Kan? Tapi yang ni keluarkan apa? E kuasa kalau S plus A. Tukar je lah. Sini negatif jadi plus. So, sini plus jadi negatif lah. A dia. Lepas tu sama juga step dia. Lepas keluarkan E, gantikan S tolak A dengan S. Barulah kita cari inverse Laplace refer table. Okey. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, saya bagi contoh, saya bagi awak buatlah satu Okey, yang kedua ni awak buat. Cari inverse Laplace untuk bentuk macam ni. S plus 1, S plus 2, kuasa 3. Okey. Okey, untuk yang ni saya bagi tahu dulu. Yang ni kuasa 3 kan? So, berapa kita nak pecah ni? 3. Okey, S plus 2 plus S plus 2. Yang ni kuasa? Kuasa 2. Okey, betul. Yang last sekali kuasa 3 lah. So, atas dia semuanya kena letak Constant. A, B, C. Okey. Awak cari dulu A, B, C. Lepas tu kita cari sama-sama dia punya inverse Laplace nanti. Dapat ke cari A, B, C? Potong-potong je kan? Kuasa dia. Dapat tapi tak sure betul tak. Okey. Semua dapat lah. Okey. So, nak cari A, B, C, kita kena darab dengan apa? S tambah 2 kuasa 3. Okey, betul. Okey, so kita dapat equation dia 1 plus S plus 1. A darab dengan? A darab apa? S tambah 2 kuasa 2. Kuasa Okey, betul. S tambah 2. B? S tambah 2 S tambah Okey, C? C. tambah C. Okey, betul. Okey, lepas tu kita expand dulu. So, yang ni S square plus 4S plus 4 tutup. BS plus 2B plus C. Okey. Empat AS, 4A, BS plus 2B plus C. Okay, lepas tu kita compare lah dia punya perkali. Okay, compare coefficient dia. Okay, kita nak compare S kuasa berapa yang pertama? Kuasa 2. Okay, Kuasa 2. okay, betul. S kuasa 2. Okay, sebelah kiri ada tak S kuasa 2? Tak ada. Kosong lah. Okay, so belah kanan ada A. A je kan? Betul ke? Betul-betul. Okay, so A dapat kosong lah. Yang kedua S kuasa 1. Okay, S kuasa 1 sebelah kiri ada? Nak tulis 1, betul. Equal to yang sini ada S, cari S lah. B, 4A plus B. Okay, tadi kita dah dapat dah A tu kosong. So B kita dapat equal to apa? 1. Okay, last sekali S kuasa kosong lah. S kuasa kosong, cari yang nombor sahaja. Okay, sebelah kiri ada 1. Sebelah kanan ada
dapat B 4A 4A. B tambah 2B tambah C. Okey, betul. Okey. Tadi kita dah dapat A, B. So, gantilah. 4 darab kosong plus 2 darab 1 plus C. So, C equal to 1 tolak ni kosong, tolak 2. So, dapat C equal to negatif 1. Semua dapat? A kosong, B 1, C Dapat negatif 1. Okey. Dapat. Dapat tu masukkan dekat yang asal lah. S plus 1 per S plus 2 kuasa 3 equal to A kosong tak payah tulis. B 1 per S plus 2 kuasa 2. C negatif 1 S plus 2 kuasa 3. Okey. Dapat ni? Yang ni? Dapat ke? Dapat. Okey. So, kita nak cari inverse Laplace. So, inverse Laplace lah. L inverse. Okey. Yang ni kita cari satu-satu. L inverse 1 per S plus 1 kuasa 2. Okey. Yang ni perlu tak saya guna first shift property? Kena. Kena. Okey. So, yang pertama, bila kita tengok atas tu tak apalah, tak kisahlah apa-apa. Bawah dia tu kalau ada S tolak A ataupun S plus A kuasa N, N tu adalah besar daripada 2 ataupun equal to 2. Okay. So, kita boleh gunakan first shift property. Okay. Okay, step pertama, keluarkan E. E dia kuasa apa? Negatif E. Negatif? AT. AT. Okay, A kat sini apa? 2. 2. Okay, so negatif 2T lah. Okay, bila dah keluarkan E, ganti balik ni dalam tu dengan S. Dia ada square? Square lah. Okay. Okay. Yang ni boleh tak direct dekat table? Boleh. Dapat apa? E negatif T. factorialize. Ya ke E negatif T ni? Satu Okay. factorialize. Okay, ikut table. Yang ni sama dengan S plus S kuasa 1 plus 1. So, atas dia 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1 kan? Okay, tutup lah. Yang ni sama dengan apa? Sin ke, cos ke, T ke, E ke? Tengok dekat table yang paling hampir. Kuasa N. T kuasa N. So, T kuasa berapa? T biasa. T kuasa 1. T kuasa 1. Okey, betul. So, dapat dah 1. Okey. Yang kedua, kita ada L inverse. Tadi negatif 1 per S plus 2 kuasa 3. Okey. Sama juga yang ni. First shift property juga. So, keluarkan E. E dia apa? Sama lah kan? Betul ke sama? E kuasa berapa? Tiga. T kuasa 3. Ni, nak keluarkan E tengok kat sini. Bukan tengok kat sini tau. Tengok dekat dalam bracket tu. 2. 2. So, negatif lah. Sebab sini positif, so kat sini negatif. 2T. Okay. Bila dah keluarkan E, ganti balik yang dalam bracket tu dengan S. So, sini S kuasa 3 kan? So, sini pun kuasa 3. Okay. Okay, yang ni yang paling hampir dengan table apa? EAT ke? Bukan. TN. TN. Okay.
Kalau Tn bawah dia as n plus 1 kan. So n plus 1 equal to 3. So n equal to 2. 2. Okay. So tulislah 2. Sekejap. S kuasa 2 plus 1. So atas dia letak apa? Kalau T, atas dia ada apa? 2 faktorial. 2 faktorial. Okay. Tengok balik yang atas tu, negatif 1. So macam mana daripada 2 faktorial jadi negatif 1? Negatif 1/2. Okay, negatif 1. Ginilah Okay. Okay, yang ni sebiji ada dalam tabel, yang ni nombor sahaja, so keluarkanlah letak depan. So negatif 1/2 faktorial sama dengan 2. Okay. So E negatif 2T, yang ni apa? T kuasa berapa ni? Dua. T kuasa 2, betul. Okay. Okay, so jawapan dia inilah equal to ni apa tadi? E negatif 2T T tolak 1/2 E negatif 2T T kuasa 2. Okay. Ada soalan ke untuk partial dan juga first shift property? Ada soalan? Ada. Tak ada. Okay. Miss, yang compare itu macam mana compare? Compare yang mana? Ya atas sana, atas satu Ni. compare. Yes, ni compare. Macam mana compare? Oh. Okay, kita tengok kiri dan kanan. S yang paling tinggi. Yang ni lah, tengok yang ni. S kuasa dia paling tinggi. Kuasa 2 kan? Betul ke? Sorry lagi. Okay, tengok kiri kanan ni. Persamaan yang ni. Persamaan yang saya tulis tanda panah ni. Okay. Tengok S dia. Kuasa yang paling tinggi apa? Square. Okay, S square. Betul. Okay, yang pertama kita akan comparekan koefisien. Koefisien tu perkali. Perkali tu apa? Kita ada S square kan? Yang di depan S square tu. Nombor yang depan S square tu. Okay. So, dekat sini, dekat sebelah kiri, ada tak S square? Tak ada. Tak ada. So, kosong lah saya letak. Okay. Kalau ada, letak nombor. Tapi yang depan S square lah. Okay. Sekarang ni tak ada. So, kosong. Okay. Lepas tu, compare lah yang sebelah kanan. Cari yang ada S square. Okay. Sini, satu je lah. Okay. Boleh ikut ya? Satu je A. Dapat satu. Boleh. So, dapatlah A equal to kosong. Okay. Tengoklah pula S yang kita nak compare yang kedua. S kuasa 1 lah. Okay, S kuasa 1. Tengok sebelah kiri. Perkali dia apa? Yang Satu kan? 1. S. Kita ada S. So, tepi dia ada 1 lah. Kan? So, 1. Okay. Okay, faham sudah. Faham dah? Faham. Okay. Okay. So, settle lah first shift. Thank you, Miss. Okay. So, settle first shift property dan juga partial. Saya akan masuk bab terakhir. Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Sekejap. Chapter terakhir. Okey, chapter terakhir nama dia apa nama dia? Application of Laplace transform. Okay. Dalam bab ni kita akan solvekan. Okay. Dalam bab ni aim dia adalah kita nak solvekan differential equation. Equation menggunakan Laplace transform lah.
Contoh. Differential equation ni gini bentuk dia. Dia terpulang dekat soalan tu dia bagi apa. Differential equation dia akan bagi y double prime, contohlah ni, y double prime plus y prime plus y equal to kat sini contohnya 1 contoh. So equation ni kita akan solvekan menggunakan Laplace transform. Bila kita nak solvekan DE, kita last sekali jawapan akhir mestilah kita nak dapatkan YT equal to apa. So kita akan menggunakan Laplace untuk solvekan DE yang ni lah. So kita akan dapat, last kali kita akan dapatkan YT. Dalam ni kita akan guna partial fraction banyaklah untuk cari dia punya inverse Laplace. Sebelum ni kita guna F kan, FT gitu. Tapi sebab dia bagi Y, so kita kena cari FT lah. Kalau kita nak cari FT, kita kena diberi apa? Tengok table Laplace, kita diberi Fs ke Ft ataupun Ft ke Fs kan? Betul ke? Betul. Betul. So sekarang ni kita guna Y. Maksudnya sebelum kita dapatkan YT, kita kena ada equation dalam sebutan S lah, YS. Barulah kita boleh cari YT. Untuk solvekan ODE menggunakan Laplace, kita akan letakkan Laplace bagi setiap term ni. Maksudnya kita akan letakkan Laplace di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Yang ni, kalau kita belajar Laplace, kita boleh, contohnya kita ada T plus ET plus ni, plus 1, contohlah. So kita boleh pecah kepada 3 kan. Kita cari Laplace bagi setiap satu. Betul ke? Betul. Yang ni pun sama, kita akan cari Laplace bagi y double prime, y prime dan juga y. Y double prime ni kadang-kadang dia tulis y double prime, kadang-kadang dia tulis y double prime t, kadang-kadang dia tulis d square y dt square. Samalah, maksud dia sama. Faham kan yang ni yang pertama? Faham. Y prime pula kadang-kadang dia tulis y prime t ataupun apa kat sini, sama juga dengan dy over dt. dy dt. Y pula kadang-kadang tulis y, kadang-kadang dia tulis yt. Samalah maksud dia. Yang ni settle. Lepas tu kita nak cari Laplace bagi setiap ni, y double prime, y prime dan juga y. Yang mula-mula Laplace y, kita akan dapat apa? Laplace y. Kalau kita sebelum ni kita Laplacekan f, kita dapat apa? Laplace ft dapat apa? F over S. Fs. Betul. So sini bila kita Laplacekan yt, kita akan dapat y besar s lah. Dia bukannya y darab dengan s tau. Yang ni maksudnya y tu dalam sebutan s. Lepas tu Laplace y prime t, kita akan dapat s ys. Yang ni s darab dengan ys. Tolak y0. Yang ketiga, Laplace bagi y double prime t. Yang ni s square ys tolak s y0 tolak y prime 0. Yang ni Laplace bagi yt, y prime t, y double prime ada dekat formula.
dekat bawah table Laplace tu akan diberikanlah formula yang ni. Laplace Laplace. Okay. Dekat table Laplace, dekat bawah tu akan diberikanlah yang ni. Laplace bagi YT, YS. Laplace bagi Y prime T, SYS tolak Y0. Lepas tu Laplace bagi Y double prime T, S square YS tolak S Y0, Y prime 0. Okay. Okay. Setakat ni okey? Okey. Okey, kita tengok contoh contoh yang sebenar lah. Okey. Example 1. Okey, example 1 saya bagi solve the following differential equation by using Laplace transform. Okey. Soalan dia berbunyi ginilah. Okey. So, salam. Y double prime plus 5Y equal to 2. Okay. Lepas tu dia bagi condition Y0 equal to 1. Okay. Nanti yang ni kita akan substitute lah dekat sini. Dekat sini. Okay. Okay, so step pertama dia, step pertama kita nak solvekan DE, ni DE, differential equation menggunakan Laplace transform. So kita akan letakkan Laplace transform untuk setiap side lah, sebelah kiri dan juga sebelah kanan, ataupun untuk setiap term ni. Kita ada 3 term kan, Y prime, 5Y dan juga 2. So kita akan Laplacekan semua tu lah. Okay, Laplacekan Y prime, Laplacekan 5, Laplacekan 2. Okay. Okay, Laplace Y prime, ada tak saya bagi tadi? Yang ni. So, kita just substitute je saja Y double prime tu yang ni. So, dia jadi SYS tolak Y0. Okay, yang ni settle untuk Laplace yang ni lah. Okay? Boleh ikut? Boleh. Okay. Lepas tu yang ni, okay, biasanya lah, okay, kalau contoh saya ada 3 T, biasanya saya letak 3 Laplace tu T kan, itu kan saya buat biasanya. Ya. Ni pun sama. So saya boleh tulis yang ni sama dengan 5 Laplace Y lah. Okay. So, sini 5, letak luar dalam bracket apa? Laplacekan Y apa? Tengok balik dekat tadi. Kat sini, YS. Okay. Tuh. Laplace 2 dapat apa? Tengok dekat table, Laplacekan nombor dapat apa? 2 per S. Okey, betul. Okey, contoh. Ni selingan sekejap. Contoh, kalau saya Laplacekan kosong, saya dapat apa? 0 per S. Kosong per S. So, sama dengan kosong lah. Okey. So, ni selingan dia. Okey, kalau Laplace kosong, dapat kosong per S equal to kosong Okey, sekarang ni kita ada Laplace 2. So, 2 per S lah. Okey. Okey, tadi tengok balik. Y0 ada tak dia bagi nilai? Dekat soalan ada tak? 1. Ada 1. So kita akan step kedua, applykan initial condition lah.
condition yang dibagi. Okey. Sebelum tu saya lupa cakap. Yang ni part 1 Part 1 ni adalah IVP, Initial Value Problem. Okey. Untuk bab ni kita ada 2 part. Part 1 adalah Initial Value Problem, part kedua adalah Boundary Value Problem. Nanti kita tengoklah dia punya beza dia apa. Okey, kita akan applykan initial condition. Tengok dekat sini. Apa nilai yang dibagi? Dibagi kat sini y0 equal to 1. So kita gantilah y0 tu dengan 1. So kita dapat s ys, tolak sini kita replace saja y0 1. Ni darab jadi 5ys. Okey. So yang ni kita nak dapatkan daripada sini, kita nak dapatkan ys di depan lah. So dapatlah equation dia apa. Okay. So maksudnya kita kena pindahkan yang tak ada ys tu. Sini ada ys, ni ada ys. Yang ni tak ada ys kan. So kita pindahkan yang tak ada ys tu ke sebelah kiri lah. Okay, so saya dapat sys plus 5ys equal to 2 per s. Sini negatif 1 bila pindah tempat dia jadi plus 1. Okey? Clear? Okey. Okey. So daripada sini saya nak dapatkan ys. So saya faktorkanlah ys. Okey. So bila faktorkan ys, sini saya nak letak apa ni? Dalam bracket ni. S tambah 5. S tambah 5, betul. Okey. Lepas awak faktorkan, awak check balik. Dapat tak yang ni? ys darab dengan s dapat sys. Ys darab dengan 5 dapatlah 5ys. Okey. So yang ni sebelah kanan tu salin sahaja. Okey, so nak dapatkan ys macam mana? Yang ni nak pindah jadi apa? Bahagi, betul. So 2 per s plus 1. Bila bahagi, saya boleh tukar jadi darablah 1 per s plus 5. Okey ke daripada sini ke sini okey? Okey. Okey. So saya akan dapat dia punya ys tu equal to 2 per s darab dengan s plus 5 plus 1 per s plus 5. Okey. Boleh ke daripada sini ke sini? Maksudnya yang ni darab dengan ni. Satu pun darab dengan ni juga. Dapatlah 2 benda. Okey? Boleh. Okey. So lepas tu, boleh tak yang ni saya nak samakan dia punya bawah dia tu? Samakan penyebut. Boleh ke? Boleh. Boleh. So apa yang dia ada sama? Apa yang sama dia ada? S plus 5 kan? Yang tak ada dia S. Kat sini ada S, sini tak ada S. So apa saya kena buat? Darab S. Darab S. Atas bawah kena darab S lah. Okay. So bila darab S, dia punya bawah tu dah sama. Atas kita boleh tambah lah. So jadi 2 tambah 1 darab S. S dalam bracket. Dapat gitu. Okay. Kau ada soalan? Okay. Okay, so last kali kita nak cari daripada ys, nak cari apa? Jawapan. Jawapan dia mesti apa? Y kita nak cari differential equation, dia punya solution mesti apa? YT. YT, betul. So kita nak cari YT. So daripada ys tu nak cari YT, maksudnya YT equal to inverse Laplace ys lah. Okay, so yang ni inverse Laplace bagi 2 2 plus s per s plus 5. Okay.
Okay, saya nak cari inverse Laplace yang ni. Bentuk dia gini bawah dia tu. Boleh ke saya nak direct terus dapat inverse Laplace? Ataupun saya perlu lakukan apa? Perlu lakukan first shift. Ya ke first shift? Sebelum first shift, Yang ada constant tu habis. partial fraction. Saya kena buat partial fraction dulu, barulah saya boleh cari inverse Laplace. Okay. So yang ni saya kena buat partial fraction lah by using partial fraction. Okay. So yang ni saya salin 2 plus S plus 5. Okay. So yang ni saya kena pecah kepada berapa fraction? 2. 2. Okay. Per S dan juga per S plus 5. Okay, atas nak letak apa? 2 tambah S. A, A, B. A. B. So A dan B kita nak carilah. Nak cari A dan B, kita kena darab semua ni dengan S plus 5. betul. Okay. So dapatkanlah satu equation. So dapat 2 plus S equal to A darab dengan S plus 5. okay, plus B darab dengan S. okay, betul. Okay, so kita kembang dulu. 2 plus S AS plus 5A plus BS. Okay. Lepas tu kita buat apa? Cari ABC. AAB. AB. So kita compare lah. Compare coefficient dia. Perkali dia kita compare. Okay. So yang ni S yang paling tinggi kuasa berapa? 1. 1. Okay. So sebelah kiri perkali bagi S apa? 1. 1. Sebelah kanan AB. A plus B. Okay, yang kedua S kuasa kosong lah. Yang nombor sahaja. So sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 5A. 5A. Okay. So dapat A equal to apa? 2 per 5. 2 per 5. Okay. So daripada sini B equal to 1 tolak A. 1 tolak 2 per 5 apa? 3 per 5. Okey, 3 per 5. Okey, dapat ni ganti baliklah dekat sini. Okey, 2 plus S per SS plus 5 equal to S plus S plus 5. Atas dia A tadi apa? A dia 2 per 5. B 3 per 5. Okey. Okey, kita nak cari inverse Laplace YS. Inverse Laplace yang ni lah. Okay. So YT dia adalah inverse Laplace YS ataupun inverse Laplace yang ni kan, sebabnya YS ni sama dengan yang ni tadi. Ataupun saya boleh tulis terus yang ni, ataupun nak tulis satu-satu boleh juga. 2 plus S per S plus 5. Okay. Equal tu bila kita dah buat partial fraction, kita dapat yang ni 2 per 5 per S plus 3 per 5 S plus 5. Okay. Yang ni boleh tak kita cari terus dia punya inverse Laplace menggunakan table? Boleh. Okey, dapat apa? Term pertama ni 2 per 5 per S. Dapat apa? Apa dia? 2 per 5. Okey, betul. Okey, yang ni pula dapat apa? Yang TN. TN ke? Bukan. 3 per 5. 3 per 5. EAT. Okay. Darab E E apa? E, A dia apa? 5. Positif ke negatif? Negatif. Negatif 5 T Okey.
Okay, so dah settle lah, dapat dah YT. So dapatlah dia punya solution. Boleh ikut? Boleh ikut kan? Boleh. Okay. Sebab silent ke? Bawah miss. Bawah Nak mana? silent. Bawah mana? Tak. Bawah bawah sekali. Bawah sekali sini. Okay, untuk apa tu? Bab ni, application of Laplace transform akan masuk dalam final lah. Soalan terakhir dia masuk. Okay. Dia akan masuk IVP saja, tapi BVP, boundary value problem, akan masuk assignment. Nanti saya bagi assignment. Dah ke? Boleh sambung? Boleh miss. Boleh. Okay. Example kedua saya bagi. Okay, example kedua. Ni pun sama. IVP, Initial Value Problem. Okay. Yang ni ada Y double prime. Tolak 3Y prime plus 2Y equal to E negative 3T. Condition dia ada dua. Y0 equal to 1, Y prime 0 equal to 0. Okay. Kita yang ni adalah differential equation lah. Okay. So step pertama kita kena buat apa tadi? Saya buat apa? Letakkan Laplace di depan setiap term lah. Okay. So yang ni L Y double prime. Tutup. Tolak 3 L Y prime. Yang ni okey kan? Nombor tu saya letak depan lah sebelum Laplace. So saya Laplacekan Y prime. Okay. Plus 2 Laplacekan Y. Okay. Yang sebelah kanan saya akan Laplacekan E negatif 3T lah. Okay. Laplacekan Y double prime. Tengok dekat table lah. Table Laplace transform ada diberikan. Yang ni. Yang ni Mana? Sini. Sini. Yang ni. So kita substitute je lah. So dia akan dapat 3 term. 3 benda. Okay. S square YS tolak S Y0 tolak Y prime 0. Okay. Yang ni 3 term ni adalah Laplace bagi Y double prime. Okay. Tolak 3 darab dengan Laplace Y prime. S YS tolak Y0. Tutup. Okay. Plus 2 Laplace Y dapat apa? Laplace Y dapat apa? Hello? Laplace Y dapat apa? YS. YS. Betul. So YS.
Laplaskan E kuasa negatif 3T. 1 per 2 per. S tambah S tambah 3. Betul. Okey. So ni dapatlah. Okey. Dah dapat ni, check baliklah yang ni betul tak? Yang ni ganti dia ni. Okey, yang ni pula ganti dia ini. So yang ni kalau tak ingat Laplace y double prime tak payah hafal pun tak apa. Tengok dekat table Laplace akan diberikan Laplace bagi y double prime, Laplace bagi y prime, Laplace bagi y, semua diberikan. So awak refer je dekat table, gantilah. Okey. Lepas tu bila dah ganti Laplace tu, kita akan tengok condition apa yang dibagi. Dia bagi kat sini y0 equal to 1. Ada tak y0 kat sini? Ada tak y0? Ada. Ada. So kita akan gantilah y0 ni dan juga y0 ini dengan apa? Dengan 1. 1. Betul. So S darab 1 lah ni. Okey, y prime 0 dia bagi tak? Kosong. Kosong. So tulis kosong. So ni tolak 3 darab dengan SYS. Yang ni apa? 1. Kosong. 1 Satu. sorry. Plus 2 YS. Okey. Equal to 1 per S plus 3. Okey. Kembang dulu yang perlu kembang tu. S darab 1. S. Kosong tak payah salin. 3 darab S YS. 3S YS. Tolak 3 darab dengan negatif 1 jadi Positif. positif 3. 3. Okey, plus 2 YS equal to okey. Okey, sampai kat sini kita buat apa? Okey, sebelah kiri kita nak dapatkan YS tau. Okey. Apalah dia punya belakang tu tak kisah. Okey, mesti depan dia ada YS. So, yang tak ada YS ni, negatif S dan juga 3 ni. So, kita akan pindahkan di sebelah kanan. So, S square YS. Tolak 3S YS plus 2YS equal to 1 per S plus 3. Okey. So, ni tolak, pindah sini jadi plus S. Sini plus, pindah sini jadi tolak 3. Okey. 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 Lepas tu kita akan faktorkan YS lah. Faktorkan YS kita dapat apa dalam bracket ni? S squared tolak 3S tambah 2. Okey, betul. Okey, lepas tu nak dapatkan YS maksudnya kena bahagi. Ini semua kena darab dengan 1 per S square tolak 3S plus 2 lah. Okey. Okey, so saya dapat 1 per S plus 3 S square tolak 3S plus 2 tutup. Plus S tolak 3 per S square tolak 3S plus 2. Okey. Boleh tak saya nak samakan dia punya pembawah tu? Boleh. So, kena darab dengan apa? S tambah 3. Okay, semua atas bawah kena darab dengan S plus 3 lah. Okay, so dia jadi 1 plus S tolak 3 darab S plus 3 per S plus 3 S square tolak 3S plus 2. Okey. Atas tu kita kembang. Bawah tak payah kembang, atas dia kembang. Okey. So kita dapat yang ni dapat apa ni? S tolak 3 square. Okey, S square tolak 3 square. 3S. Lepas tu? Kosong. Apa pula? Negatif 3S. Tambah 3S.
tolak 9. Okay, sebelum ni pernah kan tengok kalau A plus B darab dengan A minus B, kita akan dapat A square tolak B square. Kan? Ke tak pernah tengok? Pernah. Okay, so yang ni saya dapat lah. Saya dapat S square tolak 9. Yang ni S tolak 3 darab dengan S plus 3, so dapat yang ni. Kan? Ataupun saya boleh terus, yang ni dapat apa ni? 1 tolak 9 jadi? 8. So atas dia jadi S square tolak 8 lah. Per S plus 3 S square tolak 3S plus 2. Okay. Okay, sini adalah YS. Okay, kita nak cari YT. Okay, nak cari YT, kena inverse Laplace lah yang ni. Okay. Nak inverse Laplace, kita kena buat apa yang ni? Kena buat apa? Partial? Cari dia punya partial. Kena buat partial fraction. Okay, so saya nak buat partial fraction yang ni. Okay, kita tulis dulu YT equal to inverse Laplace YS. Okay, so kita nak cari inverse Laplace yang ni lah. Nak cari inverse Laplace yang ni tak boleh direct dapat table. So kita kena buat dekat menggunakan partial fraction. Okay, kita nak guna partial fraction, bawah tu kita tengok kita kena faktorkan sehabis boleh. Okay, yang ni tak boleh nak faktorkan lagi lah. Yang ni boleh tak saya faktorkan lagi? Boleh. Boleh. Dapat apa yang tu faktorkan? Faktorkan tu dapat apa? Faktorkan S square tolak 3S plus 2. Dapat? Negatif 2. Ah, Negatif 2, negatif 1. S tolak 2. S Tolak tolak 1. 1. Okay, betul. Okay, S tolak 2, S tolak 1. Okay. So, nanti partial fraction kita ada berapa fraction? 3. 3, betul. So, S square tolak 8 per S plus 3, S tolak 2, S plus 1. Ada 3 lah. S plus 3 per, okay, sorry. Okay, plus S tolak 2 plus S tolak sini Sini S tolak 1. Okay. So, atas dia letak apa? ABC. ABC, betul. ABC. Okay, nak dapatkan satu persamaan, semua ni kena darab dengan S tambah 3. S tolak 2, S tolak 1. S tolak 2, S tolak 1. betul. So, darabkan yang dengan ni lah. Jangan darab dengan yang ni Nanti tak boleh nak potong. Darab yang kita dah faktorkan tu. S plus 3, S tolak 2, S tolak 1. Okay, so kita dapat persamaan dia S square tolak 8 equal to A darab dengan A darab apa? S tolak 2, S tolak 1. Okey. Plus B, S tolak S plus 3, S tolak 1. Plus C, S tambah 3, S tolak 2. Okey. Okey. Lepas tu kita nak cari ABC, kita kena buat apa?
dikembangkan. Okay, boleh juga awak nak guna compare coefficient ataupun kita nak let pun boleh, tapi awak dah biasa dengan compare coefficient, awak nak compare lah. Okay. So S square tolak 8, yang ni A darab dengan S square tolak 3S plus 2 plus B darab dengan S square tambah 2S tolak 3 plus C S square tambah S tolak 6. S square tolak 3 tolak 1 tolak 3 tolak 1 2S tolak 3 6 S square 3 tolak 2 1. Okay. Okay, lepas tu kembang lagi. S square tolak 8 AS square tolak 3AS plus 2A plus BS square plus 2BS tolak 3B plus CS square plus CS tolak 6C. Okey. Lepas tu kita akan buat apa? Comparekan, bandingkan dia punya perkali. Okey, so yang sini S yang paling tinggi apa? S kuasa 2. 2. Okey, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada A plus B plus C. Okey, S kuasa 1. S kuasa 1 sebelah kiri ada ke? Ada ke? Tak ada. So, letak apa? Kosong. Kosong. Okey. Lepas tu, okey, carilah yang sebelah kiri ni ada S. So, tolak 3A. Yang ni, yang ni, yang ni. So, plus 2B plus C. S kuasa kosong, kita akan dapat negatif 8 equal to 2A. 2A tolak 3B tolak 6C. Okey. So yang ni awak buatlah, dapatkan dia punya ABC. Okey. A dapat apa? B dapat apa? C dapat apa?
Boleh ke cari ABC? Boleh ke? Boleh respon? Hello? Boleh dapat ke ABC? Sekejap Min. Susah nak dapat. Pada saya susah. Kalau guna compare coefficient. Awak rasa susah ke senang? Jadi panjang. Jadi panjang. Okay, sebab kita ada 3 ni so, dia susah. Okay, so saya cadangkan untuk bentuk dia kalau dapat gini bentuk dia sampai 3. Lepas tu dia punya bawah ni semua linear. So saya cadangkan kita tak guna compare coefficient sebab nanti susah nak dapatkan nilai ABC. Okay. So yang ni saya delete Saya cadangkan kita guna let. Betul ke semua rasa susah ke ada yang rasa senang? Susah. Susah, okey. So saya cadangkan guna let compare coefficient tu untuk bila ada dua fraction okey. Tapi bila ada 3 tu susahlah. Nanti banyak masa rugi kat situ. Okey. So bila linear ada 3, so saya cadangkan kita guna let Okey. Let S equal to apa? Nak let S equal to apa tu tengok dekat sini lah. Kita ada S plus 3, S tolak 2 dan juga S tolak 1. Okey. Macam mana nak jadikan kosong? So S plus 3 equal to kosong. S equal to dapat apa? Negatif 3. So yang pertama kita akan let S equal to negatif 3 lah. Okey. So negatif 3 square tolak 8 equal to A. Negatif 3 tolak 2, negatif 3 tolak 1. Okey. Sini bila saya gantikan negatif 3 tambah 3, dia jadi negatif 3 tambah 3 jadi apa? Kosong. Kosong. So ni kosong. Sini pun samalah, ada 3 juga kat sini. So negatif 3 tambah 3, sini pun kosong. Okay, so yang tinggal kita nak cari, bolehlah cari unknown A ni. Okay, so negatif 3 kuasa 2 dapat apa? 9. Tolak 8, 1. 1. Okay, so sini negatif 3 tolak 2, negatif 5. Sini negatif 3 tolak 1, negatif 4. Okay, so 1 equal to 20A. A equal to 1 per 20. Okay, betul? A 1 per 20. Betul. Okay, let lagi. S equal to apa? Kat sini kita ada S tolak 2. So equal to kosong lah. So S equal to 2. Betul. So let S equal to 2. Okay.
Kejap. Okey, 2 square tolak 8. A 2 tolak 2, 2 tolak 1 plus B 2 tambah 3, 2 tolak 1 plus C 2 tambah 3, 2 tolak 2. Okey. So yang ni 2 tolak 2 kosong. Sini pun sama, 2 tolak 2 kosong. Okey. So yang tinggal 2 kuasa 2 tolak 8 jadi Negatif 4. negatif 4. Okey. Sini 5 darab dengan 1 kan. So 5 B. B equal to negatif 4/5. Dapat ke? Dapat. Okey. So satu lagi kita nak let apa? Let S equal to, tengok sini, yang ketiga kita ada per bawah tu S tolak 1. So equal sahaja dengan kosong. So S tu kita akan dapat 1. 1, betul. So let S equal to 1 lah. Okey. Kadang-kadang kita tak tahu nak let apa. Contohnya 2 unknown dah dapat. Lepas tu kita tak tahu nak let apa lagi satu. Let lah apa-apa sebab kita dah dapat 2 unknown, cari lagi satu unknown. Okey. Sekarang ni kita tahu, kita let lah S equal to 1. Okey, 1 square tolak 8. A 1 tolak 2, 1 tolak 1 plus B 1 tambah 3, 1 tolak 1 plus C 1 tambah 3, 1 tolak 2. Okey, so sini kosong, dapat cari C. 1 tolak 8 negatif 7. Okey, sini 4 negatif 4C. So C equal to 7/4. Dapat? Dapat. Okey. So dapat tu ABC, ganti baliklah dekat kita punya sini Okey. S square tolak 8 per S plus 3 S tolak 2 S tolak 1. Okey. Okey, A tadi dapat 1/20. Yang ni dapat apa B? Negatif 4/5. C dapat 7/4. Okey. Ini semua adalah YS kan? So kita daripada YS nak cari YT. Inverse Laplace lah. Inverse Laplace. Semua tu 1/20 S plus 3. Okey. Yang ni dapat apa? 1/20 per S plus 3. Dapat apa dia punya dalam sebutan T? Inverse Laplace dia. Satu per 20 darab dengan I tolak 3. Okey, betul. Yang ni pula tolak 4/5. I kuasa 2D. okey. Yang ni 7/4 I D. okey. Okey, boleh faham ke yang saya ajarkan? Setakat ni faham ni. Faham Okey.
Nak tanya. Sekejap lagi ada kelas. Ada kelas ke? Ada. Ada. Okey. Kalau tak apa, kita sambung hari Ahad nanti. Tapi saya bagi exercise dulu. Exercise untuk IBP lah. Kejap. Exercise. Okay, saya bagi dua exercise. Satu yang ni dan dua yang ni lah. Okay. So, awak cuba buat. Nanti saya bagi dia punya jawapan nantilah dekat water. Y 0 equal to 0. Okay. Okay, so ada soalan ke? Setakat yang belajar hari ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, awak buat sempat ke salin soalan ni? Okay, sambil-sambil salin tu saya ambil kedatangan sekejap.